Aku nak tengok muka-muka korang ni ada tak masa perang nanti? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berdu, let's go. Come on ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kepada korang yang masih belum subscribe channel YouTube Rais Hamid, boleh tekan butang subscribe itu sekarang. Aku tak nak intro panjang-panjang. Aku nak terus masuk menyentuh isu yang tengah hangat sekarang ni, iaitu Rusia telah pun memulakan peperangan dengan Ukraine, iaitu diorang telah melancarkan serangan kepada Ukraine, di mana pada 24 hari bulan, iaitu hari inilah aku rekod video ni 24 malam, 24 hari bulan sekitar waktu Malaysia 11 pagi, Presiden Rusia Vladimir Putin telah pun mengisytiharkan bahawa diorang akan melancarkan serangan ke atas negara Ukraine. Presiden Ukraine dah cuba nak elak peperangan ni terjadi. Dia cuba call Presiden Rusia Vladimir Putin banyak kali, tapi tak ada jawapan. Kononnya macam nak cuba selotok lah untuk cari titik perdamaian dekat situ. Tapi biasalah, bila orang dah gancak sangat nak berperang, dia pun pergi lancarkan serangan. Aku flashback sikit sebab orang duk berduyun-duyun DM aku nak tahu apa punca dia, apa kesan dia dekat Malaysia. Aku flashback sikit, aku cerita apa punca konflik antara Rusia dan Ukraine ni. Cerita dia bermula ketika USSR berpecah, kemudian Ukraine minta nak keluar daripada Rusia. Nak dipendekkan cerita, pihak Amerika dan NATO cuba mendekati Ukraine. Dia dah mula hantar askar dekat situ buat latihan lah dan sebagainya. Dan kita tahu Rusia dengan Amerika ni dia tak berapa nak cantik sangat hubungan dorang. Jadi bila Ukraine dah semakin rapat dengan NATO dan ada menyatakan hasrat kononnya nak menyertai NATO, Rusia mula panas sebab dia risau US nak mengukuhkan dia punya kuasa dia dekat Ukraine, di mana berdekatan dengan Rusia lah. Jadi itulah punca sebenar serangan Rusia terhadap Ukraine. Apa yang Rusia nak sebenarnya? Dorang tak nak Ukraine join NATO. Sebab apa? Nak elak kuasa US semakin merebak. Yang aku nak buat video tak menyempat-nyempat malam ni juga dengan pakai kain pelikat ni, sebab apa? Kita tengok netizen Malaysia pula yang paranoid, yang menggelabah. Ada yang siap heboh-hebohkan nak kena simpan stok bekalan makanan lah. Lepas tu ada pula, aku tengok ada pencetus rumah mana tak, boleh tulis dekat situ Perang Dunia Ketiga sudah bermula. Korang ni mana mandai je. Aku pelik, sedangkan kerajaan Ukraine sendiri yang tengah diserang ni minta rakyat dia untuk bertenang. Tapi rakyat Malaysia pula yang paranoid, yang panik lebih-lebih. Kenapa korang ni? Mula-mula korang kena tahu, aku dah pernah cerita dah sebelum ni. Kriteria perang dunia itu adalah mula-mula dia nak kena ada dua elemen penting, iaitu kuasa paksi dan juga negara sekutu. Yang mana kita tengok sejarah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ni, memang kedua-dua elemen ni memang orang kata memang penuh lah. Kuasa paksi ni maksudnya negara yang memang dalam konflik tu sendiri, yang directly into this conflict. Memang besar lah, antara Jerman lah, US lah, Perancis lah, berbenda semua ni. Dan negara-negara sekutu ni yang support daripada belakang. Mungkin ada kepentingan yang tertentu, yang mana Perang Dunia Pertama dan Kedua Malaysia tak indirectly terlibat pun. Tak terlibat. Jadi apa kejadahnya yang tiba-tiba orang Malaysia menggelabah sangat, macam nak sangat Malaysia terlibat pula. Duk kecoh-kecoh pasal perang lah, simpan makanan lah, apa benda lah. Kita tengok Malaysia ni, dia adalah negara yang berkecuali. Dia tak berpihak kepada Rusia, dia tak berpihak langsung kepada US. Kita tak ada kepentingan, kita tak berminat pun dalam perang antara Rusia dan Ukraine ni. Korang janganlah bayangkan bila orang cakap pasal perang dunia, dia bukannya bila perang dunia ni semua negara dekat bumi ni semua tembak meriam, pupang semua pergi perang. Tak ada, hanya negara-negara yang terlibat saja, yang macam aku bagi tahu tadi, dua elemen tu saja. Alah, yang bising-bising ni pun yang kononnya perang dunia ketiga dah bermula, kita kena bersiap sedia. Kalau perang tu betul,
aku nak tengok muka-muka korang ni ada tak masa perang nanti. Kalau nak cakap pasal perang akhir zaman, aku dah bagi tahu, banyak ustaz dah bagi tahu aku juga. Okey, perang dunia ataupun perang akhir zaman ni bila kuasa Islam berperang dengan kuasa kafir, itu adalah perang akhir zaman. Ini adalah perang-perang yang perang global je lah. Bukannya sebelum ni tak pernah jadi perang-perang, perang apa benda, Vietnam lah, Cold War lah. Tiba-tiba yang Rusia serang Ukraine ni terus nak kaitkan dengan akhir zaman. Apa hal? Jadi kesimpulannya, kita tak terlibat. Kita bukannya tiba-tiba buat kubu nak pergi perang sekali. Tak ada. Rusia dengan Ukraine tu jauh daripada kita. Walau bagaimanapun, masih terdapat orang kata kesan, impact yang boleh mempengaruhi satu dunia termasuk Malaysia, iaitu ekonomi lah, yang mana kita tengok dah keluar dah berita harga minyak melambung naik, dan juga kita dapat expect lah yang barang-barang import daripada Eropah ni pun akan naik juga. Dan bagi aku, orang tengah yang paling sesuai sekali untuk nak mengelakkan perang ni meleret jadi lagi teruk adalah Majlis Keselamatan PBB. Kita tahu dalam PBB ada Rusia, ada Ukraine, tapi kita percaya yang Rusia dan Ukraine pun sebenarnya dorang tak nak berperang, sebab negara dorang ni masih lagi ada rakyat-rakyat yang tidak berdosa. Kalau perang, confirm akan ada casualties yang tinggi, rakyat terkorban yang tinggi, dorang punya infrastruktur pun rosak, dan nak recovery daripada perang tu pun memang memakan kos yang sangat banyak lah. Sebab apa? Kita tengok antara Rusia dan Ukraine ni, US dan NATO konon-kononnya nak jadi orang tengah lah. Tapi kita semua tahulah, diorang sebenarnya nak ambil kesempatan je. Sebab hubungan antara Rusia dengan US pun tak berapa nak baik sangat kan. Jadi sebenarnya konflik ni ataupun peperangan yang mungkin telah tercetus ni sebenarnya masih boleh dibendung ataupun masih boleh ditamatkan lah. PBB memang kena mainkan peranan lah. Walau bagaimanapun, yang paling yang kita kena khawatiri lah bila ada campur tangan negara-negara lain yang ada kepentingan peribadi. Contoh, tiba-tiba China nak masuk campur. Kalau China nak masuk campur, bukan sahaja Rusia, Ukraine, bukan sahaja dekat kawasan peperangan tu yang akan terlibat, mungkin juga dia akan petik konflik-konflik, isu-isu. Salah satu dia adalah Laut Cina Selatan lah. Kalau tiba-tiba benda macam ni naik, yang itu boleh. Kalau nak paranoid ke, nak simpan makanan ke, boleh. Mungkin ada yang cakap, alamak, kau ni positif sangat lah, positif sangat. Bukan pasal aku positif buta-buta, sebab ini adalah fakta. Yang korang duk palatau, cakap, komen macam-macam tu, itu semua korang ikut imajinasi sebab banyak sangat tengok VCD, faham tak? Buka lah balik buku sejarah, kajilah macam mana perang dunia pertama terjadi, perang dunia kedua terjadi. Tengok sumber-sumber daripada yang boleh dipercayai. Janganlah baca komen netizen, lepas tu terus kau dah heboh, kau dah share satu dunia. Sampai ada yang DM aku bagi tahu, oh saya terbaca satu komen ni, dia dah suruh simpan bekalan makanan. Bila tanya, siapa tu yang komen tu, kenal ke? Entah, netizen kot. Cakap netizen kau dah takut. Kita tengok juga Ukraine telah melancarkan martial law. Martial law tu adalah undang-undang ketenteraan yang dah diaktivate lah, di mana tentera memang berkuasa penuh ke atas negara tu. Jadi even orang awam pun tertakluk pada undang-undang tentera tu. Dari sudut pandangan mata akulah, secara simple, sebenarnya Rusia dengan Ukraine je yang ada konflik ni, tapi disebabkan campur tangan US ni yang buat benda ni, kemungkinan boleh jadi lagi teruk, lagi besar lah. Sebab Ukraine pernah jadi sebahagian daripada Rusia. Jadi bila nampak Ukraine dah semakin baik dengan US dan sekutunya, so Rusia menganggap itu adalah satu, orang kata, pengkhianatan lah kepada bangsa Rusia itu sendiri. Ukraine keluar daripada Rusia tu, sebenarnya Rusia sendiri pun tak kisah. Tapi macam aku cakap lah, yang pasal Ukraine nak join NATO tu yang menjadi punca ketegangan ni. Jadi sebagai rakyat Malaysia, terutamanya yang beragama Islam, kita ni agama Islam dah hajar, dah terbaik dah. Okey, bila nak cakap preparation untuk akhir zaman, apa yang korang kena prepare? Bukan simpan bekalan makanan gila. Kau rajin-rajinlah baiki amal ibadah, rajin-rajinlah korang berzikir. Nanti bila Dajjal turun, bekalan kita adalah zikir-zikir yang kita baca pagi dan petang tu, faham tak? Masa ni lah peranan agamawan, ustaz-ustaz tu sangat penting dalam nak mengubah mindset rakyat Malaysia ni. Bukannya bertelagah sana sini, cerita pasal kau kafir, kau wahabi, kau itu, kau ini. Cuba
kau brainwash sikit rakyat Malaysia ni, suruh diorang rajin beribadat, tinggalkan perkara yang dilarang Allah, rajin berzikir dan sebagainya. Itu yang lagi patut. Jadi aku sebagai orang yang mungkin tak ada power sangat, mungkin apa yang aku boleh sampaikan, harap-harap korang dengar lah. Apa yang kita boleh buat, ingat, senjata kita adalah doa. Kalau kita tak nak satu-satu benda tu terjadi, kita doa. Bukannya cari benda-benda dekat social media, paranoid, betul kita sebarkan, ajak orang lain pun panik. Kita doa supaya perang ni cepat habis, dan kalau perang ni tak habis pun, kita doa supaya Malaysia selamat, Malaysia dilindungi oleh Allah, dan juga Malaysia ni tak terlibat pun dengan perang ni. So far, as far as I'm concerned, Malaysia setakat ni tak terlibat, melainkan ada campur tangan daripada pelbagai lagi negara, termasuk negara-negara daripada Asia yang mungkin ada kepentingan, contohnya macam China. Itu lain cerita lah, okay? Tapi insyaAllah benda tu jauh lagi lah, sebab kita tengok juga Rusia ni bukan satu negara yang kecil, dia negara yang besar. Mungkin China sekarang ni tengah monitor je macam mana teruknya kemungkinan Rusia ni nak belasah US. Kita wait and see je lah, dan kita doalah, doa. Korang ni, kita ingat Allah sebaik-baik penolong. Kita takut, kita risau, okey, minta dekat Allah. Dan yang terakhir daripada aku, sebenarnya tak ada apa sangat yang nak diparanoidkan, yang nak ditakutkan. Kita takut dengan Allah. Nak risau, ada macam kegusaran sikit tu, normal lah. Tapi apa yang aku boleh cakap dekat korang, benda ni bukan ataupun belum lagi sampai ke fasa perang dunia. Kita tengok sekarang ni memang ada usaha-usaha nak membendung, nak menghentikan, walaupun dah start pun serangan ni, masih lagi ada usaha daripada pihak-pihak yang mungkin nak jadi orang tengah yang adil, contohnya seperti PBB, cuba nak membendung dan menamatkan persengketaan ni, nak mencari titik pendamaian di antara Rusia dan Ukraine ni. So, apa kata korang? Korang boleh share video ni. Sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen. Korang nak komen palatau ke, nak tunjuk korang pandai ke, suka hati korang lah. Aku malas nak layan. Masing-masing ada pendapat. Ini pendapat aku. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, ingat, kita dah akhir zaman. Pergi rujuk balik ustaz-ustaz, guru-guru korang. Bila dah dekat akhir zaman ni, apa bekalan yang sepatutnya kita persiapkan untuk diri kita dan keluarga. Bukan simpan makanan banyak-banyak. Jadi, awalkan solat, baiki ibadah-ibadah yang basic-basic tu apa semua. Tinggalkan segala larangan Allah, bercakap benda-benda yang baik, jangan sebarkan fitnah, tak pasti, jangan kongsi, dan jangan galak sangat nak share benda-benda yang tak pasti kesahihan dia. Okey, kita jaga diri kita dan keluarga kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum guys. Bye bye. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin.